Assalamualaikum semua, welcome to Carol Series guys. Untuk video kali ni kita akan discover sebuah kisah pembunuhan yang baru je dapat diselesaikan pada tahun 2019, iaitu lebih kurang dalam 2 ke 3 tahun yang lepas guys. Kes ni berlaku pada tahun 1986 sampailah 1991, tapi tahun 2019 baru polis dapat tahu siapa pembunuh yang sebenar di sebalik kes tersebut. Ini adalah sebuah kisah psikopat dan juga pembunuhan bersiri yang paling dahsyat sekali berlaku dekat Korea Selatan guys. Kenapa dia paling dahsyat? Disebabkan seorang psikopat polis sampai menggunakan 2 juta orang anggota polis untuk terlibat dengan investigation, 20,000 orang awam disoal siasat, 40,000 cap jari dia ambil, 181 DNA disimpan untuk further investigation dan mengambil masa selama 30 tahun untuk diselesaikan. And yang paling sedihnya, ada seorang brother ni ditangkap dan dituduh sebagai pelaku dalam pembunuhan bersiri tu. Dia tak buat pun semua tu, tapi dia dipaksa oleh pihak polis untuk mengaku dia yang buat. And finally dia mengaku, and disebabkan dia mengaku, dia dihukum penjara selama 20 tahun guys. Hancur terus hidup dia, padahal dia tak buat pun. So dalam video ni macam biasa Carol akan bahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama, kita akan selami dia punya kronologi terlebih dahulu. Kita akan tengok kronologi daripada pembunuhan yang pertama sampailah kronologi pembunuhan yang terakhir. Untuk bahagian kedua pula, kita akan discover macam mana semua ni boleh terbongkar selepas 30 tahun guys. Kenapa menggunakan masa yang sangat lama untuk selesaikan kes ni? Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? And then bahagian ketiga, kita akan tengok hukuman apa yang dikenakan kepada pelaku. Berapa tahun di penjara? Ada hukuman mati ke tidak? Ada pengampunan ke tidak? Dan yang terakhir sekali, iaitu bahagian yang keempat, kita akan bercerita tentang orang yang tak bersalah tapi dipaksa untuk mengaku atas kesalahan orang lain dan menyebabkan hidup dia dah tak bermakna sebab dia kena penjara selama 20 tahun sejurus selepas dia mengaku di mahkamah guys. So, jom layan intro. Video kali ni disponsor oleh Genshin Impact. Actually Carol baru je download game ni and Carol try main, memang best guys. Grafik quality memang sangat-sangat superb. Genshin Impact ni dia adalah sebuah game open world action RPG yang di mana korang boleh main game ni dekat iOS, Android PC dan juga PlayStation. Dan game ni boleh dimain secara percuma sahaja tanpa ada sebarang bayaran pun. Dekat dalam dunia Teyvat, korang boleh pajak, korang boleh berenang, korang boleh meluncur, korang boleh berlari ke mana saja yang korang nak. And dia punya landscape memang kau-kau cantik guys. Dekat dalam Genshin Impact ni, korang akan duduk dekat dalam satu dunia yang bernama Teyvat. Dekat dalam Teyvat ada 7 kawasan yang unik yang korang boleh explore guys. And then di setiap satu di antara 7 kawasan tu, dorang ada budaya dorang yang tersendiri tau. Contohnya setiap satu kawasan tu, korang akan dapati dia punya bangunan, dia punya pakaian, dia punya adat, semuanya lain-lain guys. Sekarang ni ada event Enkanomiya, yang di mana Enkanomiya itu adalah satu tempat yang sangat misteri guys. Enkanomiya tu adalah dalam bahasa Jepun. Kalau dalam bahasa Melayu bermaksud istana di bawah air. So guys, kalau dah namanya istana di bawah air, maksudnya tempat dia memang dekat dalam air. Kalau korang nak pergi ke Enkanomiya, korang kena pergi ke Inazuma, and then korang boleh masuk dekat sebuah kolam yang berada di Sangonomiya Shrine. Pintu masuk Enkanomiya takkan terbuka kecuali korang kena settlekan dulu The Still Water Flow World Quest. Enkanomiya ni adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan kegelapan, bahaya, dan dekat dalam tu ada misteri monster yang tak ada dekat mana-mana tempat di dalam Genshin Impact guys. Dekat dalam Genshin Impact ni, korang boleh main dengan kawan korang, tapi korang kena naikkan level korang sampai ke level 16 dulu, barulah korang boleh join dengan kawan-kawan korang. And yang lagi bestnya, Genshin Impact ni dia adalah game cross platform. Contohnya, even korang main dekat handphone, korang still lagi boleh join kawan korang yang main dekat PC or PlayStation. Mantap gila kan? Jadi kalau korang nak menerokai dunia misteri Teyvat, korang boleh tekan link yang ada dekat description di bawah guys. Kebiasaannya orang-orang Korea yang duduk dekat kawasan pertanian, diorang akan bangun pada awal pagi untuk pergi kerja tau. Diorang kerja apa? Kalau dah namanya duduk dekat kawasan pertanian, diorang punya kerja adalah kerja-kerja yang melibatkan pertanian lah. Contohnya macam petik buah, petik sayur, menanam, membaja, meracun and macam-macam lagi. And then nak dijadikan cerita, ada seorang wanita ni bernama Wan Im, berumur 71 tahun, pun sama juga macam orang-orang lain yang duduk dekat kawasan pertanian tu. Setiap hari dia akan bangun pada awal pagi untuk pergi melakukan kerja-kerja memetik sayuran di ladang
Dia just macam petik sayur je lah. And then pada 15 September 1986, macam biasa dia bangun pagi and then dia pergi petik kubis dekat ladang. Hari-hari dia memang macam biasa, but the problem is yang tak biasanya dekat sini, lepas dia dah habis kerja, dia dah on the way nak balik ke rumah, time tu lah dia tiba-tiba hilang, guys. Family dia cakap dia tak balik rumah, dia hilang. And then selepas 4 hari wanita tu hilang, pada 19 September 1986, wanita yang hilang tu dijumpai oleh orang kampung pada pukul 2 petang dalam keadaan tak bernyawa. And then bila orang kampung dah jumpa mayat dia tu, orang kampung pun melaporkan kejadian ni kepada pihak polis. And lepas pihak polis mendapat laporan tersebut, hanya 3 orang anggota polis je yang dikejarkan ke tempat kejadian untuk meninjau kes tersebut tau. Kenapa hanya 3 orang je yang datang? Biasa kalau ada apa-apa kes mesti ramai punya kan, polis datang kan. Lagi-lagi ini melibatkan kematian, babe, confirm ramai punya. Tapi kenapa 3 orang sahaja, guys? Sebabnya adalah pada masa kejadian tu berlaku, negara Korea Selatan ni diorang menjadi tuan rumah untuk Asian Games yang ke-10. Asian Games tu apa? Asian Games tu adalah satu tamasya sukan yang kedua terbesar selepas Olympic Games. Maksud dia, yang pertama adalah Olympic Games dan yang kedua adalah Asian Games. So dekat dalam Asian Games ni ada macam-macam jenis sukan, and setiap satu sukan tu disertai oleh negara-negara Asia, termasuk Malaysia pun ada join juga. Asian Games dekat Korea Selatan tu akan berlangsung pada 20 September tau. Tapi mayat Wan Im dijumpai pada 19 September. Lagi 1 hari je nak start Asian Games tu tau. Bila kita cakap lagi 1 hari je nak start, cerita dia pihak polis memang busy gila lah untuk buat preparation menjelang pembukaan tamasya sukan tu nanti. And dalam pada masa yang sama juga, Korea Selatan dengan Korea Utara masa tu tengah ada konflik yang teruk. So untuk menjaga keamanan sepanjang tamasya sukan tu berlangsung dekat Korea Selatan, pihak polis memang keluarkan semua anggota dia untuk menjaga di setiap sudut negara Korea Selatan tu. Sebab itulah hanya 3 orang anggota polis je yang datang ke tempat kejadian tau. And then lepas polis dah buat investigation dekat tempat kejadian, polis pun mengklasifikasikan kes tersebut sebagai langgar lari. Sebab mayat Wan Im masa tu dijumpai betul-betul dekat sebelah jalan tau. Walaupun sebenarnya pada masa tu pakaian yang dipakai oleh Wan Im ada macam koyak rabak sikit, tapi polis masa tu tetap klasifikasikan kes tu sebagai langgar lari. Jadi guys, selepas polis dah buat investigation dekat tempat kejadian, mayat Wan Im pun dibawa ke pihak forensik untuk buat autopsi. And then bila forensik dah siap buat autopsi, laporan autopsi pun dah keluar. And then laporan yang dah keluar tu diberikan kepada pihak polis. So daripada kes ni diklasifikasikan sebagai langkah lari, tiba-tiba kes ni terus bertukar menjadi sebagai satu kes pembunuhan, guys. Kenapa tiba-tiba jadi lain pula? Tadi langgar lari, ni tiba-tiba kes bunuh pula. Okey, dia macam ni guys. Hasil laporan daripada bedah siasat mendapati ada kesan serangan seksual pada tubuh Wan Im. Mangsa tak dirogol, tapi ada kesan serangan seksual dekat badan dia. Bukan tu je guys, rupa-rupanya mangsa bukanlah mati sebab kena langgar, tapi mangsa mati sebab leher mangsa dijerut dengan menggunakan stokin mangsa sendiri. Mula-mula ingatkan kena langgar, tapi bukan, kena bunuh guys. Walaupun laporan bedah siasat dah mengatakan yang Wan Im ni adalah mangsa serangan seksual dan kemudiannya dibunuh, tapi masyarakat Korea punya kepercayaan tu macam dia punya adat agama pantang larang. Kepercayaan diorang pada tahun 1980-an tu mengatakan tak mungkin wanita tua yang berumur 71 tahun kena serangan seksual. Tak mungkin diorang cakap. And kalau korang nak tahu, benda tu adalah satu kesilapan yang besar, sebab walaupun mangsa berumur 71 tahun, dia memang kena serangan seksual oleh pembunuh dia. And disebabkan benda tu juga, investigation ni terganggu. Macam mana investigation dia boleh terganggu? Disebabkan kepercayaan tu. Bukan ke benda tu adalah kepercayaan daripada masyarakat. Apa kena-mengena dengan investigation ni pula? Sebab investigation ni kan dibuat oleh pihak polis, bukannya masyarakat. Berdasarkan kenyataan daripada kriminologis Korea Selatan yang bernama Profesor Keon, dia mengatakan bahawa polis pun masyarakat juga. And disebabkan polis tu masyarakat juga, jadi diorang pun percaya kepada kepercayaan yang wanita tua takkan kena serangan seksual. Even bedah siasat dah menunjukkan ada serangan seksual. Korang boleh faham tak? Disebabkan diorang percaya benda tu, yang menjalankan investigation sekarang ni adalah diorang. And bila diorang percaya benda tu, investigation ni pun terganggulah cerita dia. Sebab main point serangan seksual tu adalah key ataupun kunci kepada segala apa yang berlaku kejap lagi. Kalau diorang tak ikut kepercayaan tu, kemungkinan pembunuh tu boleh ditangkap secepat yang mungkin guys. Tapi disebabkan benda tu, maka terjadilah kes yang kedua guys.
Pada masa kes yang pertama tu masih lagi disiasat, tiba-tiba pihak polis mendapat laporan bahawa orang awam ada terjumpa satu mayat wanita di dalam parit ladang. Kebiasaannya dekat ladang sawah padi mesti akan ada satu parit tau, ataupun longkang yang di mana dekat dalam tu ada air, dan air tu akan disalurkan ke tanaman. Jadi masa tu polis mendapat laporan bahawa ada orang terjumpa satu mayat perempuan yang tangannya diikat dengan pakaian, manakala leher dia dijerut dengan menggunakan stokin, dan mayat tu berada di dalam ladang. Sama macam kes yang pertama kan. Pakaian dan stokin yang digunakan untuk ikat dan jerut leher mangsa adalah milik mangsa tu sendiri. So dipendekkan cerita, lepas dah dapat laporan autopsi, lepas polis buat siasatan ke atas mangsa, diorang mendapati mangsa dirogol terlebih dahulu sebab ada kesan air mani dekat dalam kemaluan mangsa. And then lepas pembunuh dah rogol, membunuh mangsa, kemudiannya barulah dia dicampakkan ke dalam parit tersebut guys. Mangsa untuk kes kedua ni bernama Park Hyun Suk, berumur 25 tahun. So kalau kita tengok, kalau kita bukan polis kalau kita tengok daripada hasil autopsi, kita boleh nampak yang di mana ada persamaan antara kes pertama dengan kes kedua ni, yang di mana leher kedua-dua mangsa tu dijerut dengan menggunakan stokin milik mangsa tu sendiri, dan juga ada serangan seksual ke atas kedua-dua tubuh badan mangsa. Tapi itu kita yang nampak, bukannya masyarakat Korea pada tahun 1980-an tu. Kalau korang nak tahu, berdasarkan daripada kriminologis yang bernama Prof Kion, dia cakap pada tahun 1980-an tu orang-orang Korea langsung tak sedar yang kedua-dua pembunuhan ni mempunyai kaitan yang sama tau. Sebab pada zaman tu dekat Korea langsung tak ada kes yang dilaporkan berkenaan dengan kes rogol dan juga kes bunuh. Itu pasal diorang tak dapat nak detect yang kedua-dua kes pembunuhan tu ada poin yang sama yang boleh dikaitkan sekali tau. Sebab sekarang ni kita cerita kalau poin dia sama, kalau bukti dia sama, ianya menunjukkan pembunuh yang sama guys. Dan benda tu akan memudahkan untuk mencari siapa pembunuh yang sebenar. Berdasarkan daripada kriminologis tu juga, dia cakap polis pada zaman tu lebih pentingkan hukuman daripada menyiasat kes tu dengan lebih mendalam guys. Maksudnya hukuman akan menjadi nombor satu, siasatan akan menjadi nombor dua. Itu pasal sampai orang yang tak bersalah pun kena tangkap. Dan ada lagi satu guys, kedua-dua kes ni diorang tak mendapat liputan yang meluas daripada media sebab polis pada masa tu takut tau. Polis tak dedahkan kes ni kepada media sebab diorang takut. Takut sebab apa? Diorang takut yang diorang akan menghadapi tekanan, pressure yang terlalu banyak jika kes ni adalah pembunuhan bersiri. Sebab andai kata kalau kes ni memang betul-betul pembunuhan bersiri, ianya akan mengundang kerisauan ke atas orang awam dan pihak polis akan menjadi orang pertama yang dipersalahkan sebab masih tak dapat nak selesaikan kes ni. Kalau kes ni dah settle, orang dah tak risaulah sebab pembunuh bersiri itu dah kena tangkap kan. Itu pasal sampai polis sanggup paksa orang yang tak bersalah untuk mengaku dia bersalah. Tapi kita belum sampai lagi part tu. Kejap lagi. Sekarang ni baru pembunuhan yang kedua. Benda tu berlaku dekat pembunuhan yang ke-8. Ada seorang perempuan ni, dia jalan seorang diri dekat kawasan yang gelap tau. Memang tak boleh nak buat apa guys. Bukan disengaja jalan dekat gelap seorang-seorang tau. Benda tu memang terpaksa sebab kawasan tu perkampungan and memang kena lalu kawasan semak samut untuk balik ke rumah dia. Cerita dia masa tu dia baru je balik daripada kerja tau. Masa dia tengah lalu dekat jalan kampung tu, tiba-tiba ada orang grab dia daripada belakang and menghunuskan pisau ke arah leher dia tau. Dia macam gini dia duduk belakang and then tangan dia macam gini dekat leher. Ni mangsa. Situation dia macam gini kalau perempuan tu bergerak ataupun cuba untuk melarikan diri, orang yang grab dia daripada belakang tu akan terus kelar leher dia. Orang yang kat belakang tu ataupun pelaku tu cuba untuk ngugut dengan cara macam gitu. Disebabkan perempuan tu dalam ketakutan, jadi dia pun pasrah je lah. Dia pun diamkan diri dia sebab tak nak apa-apa terjadi dekat diri dia kan. Lepas dia dah diamkan diri dia, orang tu pun terus tarik dia, terus heret dia masuk ke dalam semak and orang tu terus rogol dia guys. Lepas dirogol, orang yang rogol perempuan tu minta duit dekat dia guys. Tapi perempuan tu bijak guys. Perempuan tu cakap beg duit dia tercicir dekat tempat masa lelaki tu serang dia. Jadi bila orang tu dah dengar macam gitu, orang tu pun terus ikat tangan dia and terus berlari ke arah tempat tadilah untuk mencari beg duit perempuan tu. Bila lelaki tu dah gerak ke tempat sana and then bila perempuan tu tengok line clear, apa lagi dia pun terus berlari dengan sekuat hati sampailah ke kawasan perjiranan. Sampai je dekat situ, perempuan tu terus minta tolong dengan orang-orang situ and dia pun berjaya diselamatkan daripada dibunuh. Kenapa Kero cakap dia berjaya selamatkan diri dia? Sebab pattern pembunuh dia akan rogol dulu, barulah dia akan bunuh mangsa dia. Yang pertama dia rogol, kedua dia bunuh. Jadi perempuan tu berjaya selamatkan diri dia, memang berjaya. So cerita dia, bila perempuan tu berjaya melarikan diri dalam keadaan yang masih hidup, perempuan tu nampak muka orang yang rogol dia. Perempuan tu nampak dia dengan jelas and apa lagi, terus buat report polis lah. Tak tunggu lama. Selepas pihak polis mendapat keterangan daripada perempuan tu, dorang mendapati pelaku berumur lingkungan dalam 24
hingga 27 tahun, mempunyai tubuh badan yang kurus kering dan ketinggian dia lebih kurang 165 hingga 170 cm macam gitu. And then rambut dia pendek dan juga dia mempunyai sepasang mata yang sepet. Jadi gambar lakaran muka suspek pun dilukis dan ditampal di merata kawasan di Hwaseong. Nama kawasan tempat yang berlaku ni adalah Hwaseong. Pada 12 Disember 1986, dalam pada orang semua tengah sibuk mencari suspek dalam kes ni, tiba-tiba mayat yang ketiga pula ditemui dibunuh di hadapan rumah dia sendiri, guys. Mangsa dikenali sebagai Jung Bon, berumur 25 tahun dan seorang suri rumah. Masa polis datang dekat situ, mereka dapati mayat mangsa dalam keadaan bogil tanpa pakaian, dipercayai dirogol terlebih dahulu, dan mayatnya sama macam yang sebelum-sebelum ni, guys, iaitu tangannya diikat dengan menggunakan pakaian mangsa serta lehernya dijerut dengan menggunakan stokin mangsa. Dan muka mangsa pada masa tu, yang ni lain sikit, muka mangsa ditutup dengan menggunakan seluar dalam mangsa, guys. Masa ni lah baru polis sedar semua kes yang berlaku ni adalah kes pembunuhan bersiri dan mungkin akan ada ramai lagi wanita yang tak bersalah akan menjadi mangsa seterusnya. Apa yang diorang jangkakan tu memang tepat, guys, sebab lepas 2 hari daripada kes yang ketiga tu, pada 14 Disember 1986, mayat yang keempat pula dijumpai. Mayat ni dikenal pasti sebagai Kaisuk, berumur 23 tahun. Mayat Kaisuk ditemui di kawasan bukit yang berdekatan dengan sawah padi, dan hasil siasatan polis, mereka mendapati Kaisuk dipukul dengan menggunakan payung terlebih dahulu sebelum dirogol dan kemudiannya dibunuh. Keadaan dia sama macam mayat-mayat sebelum ni, tangan diikat dengan menggunakan pakaian mangsa dan leher dijerut dengan menggunakan stokin, manakala mulut mangsa disumbat dengan menggunakan seluar dalam mangsa, guys. Memang celaka mangkuk ayun ni. Okey, cerita dia sekarang ni, kes yang pertama dan kes yang kedua tak mendapat liputan kan. Dah masuk kes yang keempat, barulah mendapat liputan yang sangat meluas dan orang awam mula rasa takut, terutama sekali penduduk Hwaseong. Dekat sini lah, guys, sebanyak 2 juta anggota polis dikerah dalam siasatan ni untuk menangkap pembunuh bersiri tersebut. 2 juta, mat. Gila kau, ramai siut. So masa diorang tengah kecoh-kecoh tu, tiba-tiba ada seorang perempuan datang ke balai polis and dia cakap dia pernah menjadi mangsa rogol kepada suspek. Tapi perempuan tu sempat melarikan diri dia. So perempuan tu pun dapat lacak muka suspek tu macam mana, tangan dia macam mana. Lepas perempuan tu dah bagi tahu dekat polis macam mana, and then lakaran wajah suspek pun disebarkan dengan meluas dekat media, guys. So sampai sekarang ni dah ada yang pertama nenek 71 tahun, yang kedua perempuan umur 25 tahun, yang ketiga mangsa rogol, dia tak bunuh tapi mangsa rogol dia berjaya melarikan diri dia, yang keempat suri rumah, yang kelima pula kena bunuh dengan payung, dan yang keenam mangsa rogol tapi berjaya larikan diri dia. So total ada 2 mangsa rogol dan 4 orang mangsa pembunuhan dalam jangka masa lebih kurang dalam tak sampai setahun macam gitu. Walaupun dah ada lakaran gambar suspek, tapi polis masih suka lagi untuk mencari suspek sebab zaman tu teknologi yang ada masih terhad, guys. And then masa yang pembunuhan pertama pun diorang tak syak apa-apa, tak ada kena-mengena yang macam Kiro cakap dengan tadi tu. Jadi benda ni menyukarkan lagi lah sebab dah makin ramai. Kalau dia buat daripada awal memang dah senang dah tadi. Kalau fikir pun mana ada CCTV masa tu. Ada CCTV ada, cuma tak digunakan secara meluas lah sebab benda tu mahal pada masa tu. Telefon personal pun, telefon bimbit pun tak ada. And kes ni pun antara kes terbesar dekat Korea Selatan, and kes ni memang sangat-sangat susah nak handle, guys. Sampai 2 juta orang anggota polis. Dah berapa kali kira ulang lah. 2 juta bapak dia. Dalam pada masa polis tengah sibuk cari suspek, dia masih lagi menjalankan pembunuhan yang seterusnya, iaitu pembunuhan yang kelima pada 10 Januari 1987. Mangsa dia bernama Jin Young, berumur 19 tahun. Cara bunuh dia sama, tangan kena ikat dengan pakaian, leher kena jerut dengan stokin, and mayat mangsa ditemui di kawasan sawah padi. Itu untuk mayat yang kelima, guys. Beberapa bulan lepas tu, mayat keenam pula ditemui pada 2 Mei 1987. Mangsa berumur 29 tahun, sama juga kena rogol dulu, lepas tu dibunuh. Tapi yang sadisnya dekat sini, sebelum mangsa dibunuh, actually mangsa masa tu dia nak pergi hantar payung kepada suami dia, tahu, nak bagi suami dia payung. Masa dalam perjalanan tu lah dia dibunuh oleh si bodoh tu. 4 bulan lepas tu, iaitu pada 7 September, mangsa pembunuhan yang ke-7 pula ditemui. 7 September, mangsa ke-7. 10 hari lepas tu, mayat ke-8 ditemui di dalam rumah dia sendiri. Mangsa yang ke-8 ni adalah seorang remaja yang baru berusia 14 tahun, guys. Memang sama juga cara pembunuhan dia.
Mangsa yang ke-8 ni lah yang membuatkan orang yang tak bersalah tu dihukum penjara. Macam mana pula? Masa polis buat siasatan dekat rumah mangsa yang ke-8 tu, polis telah menemui beberapa helai rambut and DNA daripada rambut tu menunjukkan DNA Song Yo Yun. Nama panjang dia adalah Song Yo Yun, tapi nak senang kita panggil dia sebagai Yun je lah. So guys, polis jumpa rambut and DNA daripada rambut tu matching dengan DNA Yun. Jadi polis tangkap Yun, polis kurung dia dekat dalam bilik soal siasat and polis tibai dia sampai dia mengaku. Selagi dia tak mengaku, selagi itulah polis tak akan lepaskan dia. And lepas si Yun tu dah lunyai kena tibai dengan polis, finally Yun terpaksalah kena mengaku sebab dia dah tak tahan sangat dah kena pukul dengan polis. And bila dia disabitkan kesalahan, maka dia pun dihukum penjara selama 20 tahun. And pada ketika dia masuk penjara tu guys, masa tu dia baru je berumur 22 tahun tau. Kesian gila tu. 22 tambah dengan 20. Jadi 40 tahun guys. Umur dah 42 baru keluar daripada penjara and then masa depan terus hancur. Kesian babe. Sumpah lah aku tak boleh nak brain tu macam gini punya situation. Okay, kita kembali balik dekat cerita tadi. Lepas polis dah tangkap Yun, maka dorang ingat dorang dah berjaya lah tangkap pembunuh yang sebenar. Sebab setelah kerahkan 2 juta anggota polis, 20,000 orang disoal siasat, 40,000 cap jari, 570 sampel darah, 181 sampel rambut. Dorang fikir dorang dah mendapat kejayaan yang besar sebab berjaya tumpaskan pembunuh besi tu. Tak apa, kita pergi ke tahun 1990 pula. Kita tengok kat sana. Lepas setahun Yun kena penjara, pada 15 November 1990, mangsa yang ke-9 pula ditemui mati dalam keadaan yang sama. Tangan kena ikat, leher kena jerut dengan stokin. Style pembunuhan tu sama dengan pembunuhan yang ke-8 guys. Tapi sekarang ni suspek kan dah kena tangkap. Si Yun tu kan dah kena tangkap, dah masuk dalam penjara. Macam mana boleh sama ni? Pisang mat polis nak fikir. So guys, pada 3 April 1991, mayat yang ke-10 pula ditemui dekat kawasan pergunungan Hua Xiong. Mangsa kali ni berumur 69 tahun and masih lagi style yang sama. Tak perlulah Kero nak ulang banyak kali. Tangan kena ikat, leher kena jerut. Terpaksalah ulang banyak kali sebab pembunuh ni memang macam celaka kan. Style dia memang sama guys. So hasil siasatan daripada pembunuhan yang ke-9 dan ke-10 ada bukti yang sama, iaitu sampel darah dan juga air mani. Kedua-dua sampel darah dan air mani tu mempunyai corak pattern DNA yang sama guys. Kedua-dua sampel tu pun dihantarkan ke Jepun untuk buat analisis and lepas dapat result DNA tu, polis try matchingkan dengan ke semua suspek yang pernah kena tahan tau. Termasuklah Yun punya DNA sekali tau. Bila dah check tak matching guys dengan semua sampel yang dorang ada tu, termasuklah Yun punya DNA sekali tak matching. Pisang lagi sekali mat, Yun dah kena tangkap tapi masih ada lagi pembunuhan yang stylenya sama dengan pembunuhan Yun tu. Dikatakan sama macam Yun lah. And lepas daripada mangsa yang ke-10 tu, terus senyap gitu je. Dah tak ada lagi pembunuhan yang stylenya sama macam tu lagi lepas ni. Tangan kena ikat dengan pakaian, leher kena jerut dengan stokin, dah tak ada dah. So daripada tahun 1991 tu sampailah ke tahun 2019 barulah terbongkar segala-galanya guys. Okey, sekarang ni kita berada di bahagian kedua and ada lagi 2 bahagian dekat belakang ni. Tapi tak panjang pun macam bahagian 1. Bahagian 1 tu panjang sebab kronologi dia memang panjang guys. Tapi untuk bahagian yang 2, 3 dengan 4 ni Kero dah cuba untuk pendekkan tapi padat. So guys, macam mana terbongkarnya selepas 30 tahun? Cerita dia macam ni guys. Pada 10 September 2019, Polis Korea Selatan telah membuat satu pengumuman yang sangat mengejutkan yang di mana penjenayah yang sebenar-benarnya bagi kes rogol dan bunuh di Hua Xiong bermula dari tahun 1986 hingga 1991 itu adalah Lee Chun Jae. And selepas pengumuman tersebut, memang cerita dia rakyat semua marah. Kenapa si government pergi tuduh Yun? Padahal Yun tak buat benda tu pun. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan cerita pasal Yun dekat bahagian yang keempat. Sekarang ni kita cerita bahagian yang kedua dulu. Macam mana boleh terbongkar? Benda ni boleh terbongkar sebab kerajaan Korea Selatan dia dah upgrade orang punya teknologi berkenaan dengan DNA. Maknanya diorang ada teknologi barulah untuk buat DNA test. And lepas buat ujian yang baru dengan menggunakan teknologi yang baru, barulah diorang dapat kesan Lee Chun Jae. Kero just pendekkan je lah nama dia kepada Lee. Senang nak sebutkan. Lee Chun Jae itulah punca segala-galanya. And kalau korang nak tahu, masa diorang detect DNA Lee tu, Lee memang dah ada dekat dalam penjara sebab Lee disabitkan kesalahan atas membunuh adik ipar dia sendiri guys. Cerita dia macam gini pada tahun 1994, binik Lee ni minta cerai dengan dia. Mula tu Lee tak nak, tapi dia pasrah je lah ceraikan binik dia. Tapi dia simpan dendam guys. So disebabkan dia berdendam, dia pun plan lah nak bunuh adik isteri dia, iaitu adik ipar kepada Lee lah. Yang di mana masa tu adik ipar dia tu baru je berumur 18 tahun. So macam mana dia plan? Okay, mula-mula
dia call adik ipar dia, suruh datang rumah dulu. And then adik ipar dia pun datanglah rumah. Bila dia dah sampai tu, Lee pergi bagi dadah dekat adik ipar dia. And bila adik ipar dia dah tak sedarkan diri, Lee pun rogol lah dia. Lepas dah rogol tu, macam biasa, barulah dia pergi bunuh adik ipar dia tu pada 13 Januari 1994. And then mayat adik ipar dia tu dicampakkan ke dalam temak. Allahu Akbar, terkejut aku ke. So guys, macam mana dia boleh kena tangkap? Benda ni terkantoi disebabkan kebodohan diri dia sendiri tau. Pepatah pernah mengatakan, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey, lepas Lee dah dapat tahu yang family bekas bini dia dah tahu yang adik ipar dia tu hilang, Lee masa tu pergi ke rumah bekas bapak mertua dia lah. Yalah, dia kan dah bercerai dengan bini dia, jadi bekas bapak mertua lah. So Lee pun pergi ke rumah bekas bapak mertua dia. And Lee cakap macam gini tau. Lee cakap dia nak tolong cari adik ipar dia. So Lee dengan bekas bapak mertua dia pun pergilah ke balai polis untuk buat report polis. Masa dia buat report tu, dia pergi tanya dekat pihak polis macam gini encik, kalau kes rogol dan bunuh biasanya kena penjara berapa tahun bunyi dia macam gitulah. Kita dah translatekan supaya benda tu pun, ayat tu pun untuk lebih mudah faham kepada korang semua. Tapi maksud dia sama. Nampak soalan tu macam biasa kan? Sebenarnya tak biasa guys. Sebab dalam soalan dia tu ada perkataan rogol dan bunuh. Kenapa dia nak tanya macam gitu? And kebetulan lepas mayat adik ipar dia dijumpai, memang sah-sah lah. Lepas autopsi, laporan keluar mati dirogol dulu and then dibunuh. Memang jackpot guys masa tu. So pada 18 Januari 1994, Lee ditangkap oleh pihak polis guys. Okay, actually dekat bahagian hukuman ni agak complicated sikit. First, Lee ditangkap sebab bunuh adik ipar dia. Masa tu tak kantoi lagi pasal kes-kes sebelumnya. Jadi guys, sekarang ni Lee hanya mendapat hukuman untuk kes bunuh adik ipar dia je. Jadi hukuman yang dia dapat untuk bunuh adik dia tu, dia dihukum mati. Tapi guys, lepas setahun dipenjarakan, dia mendapat pengurangan daripada mahkamah, yang di mana daripada hukuman mati tu dikurangkan kepada penjara seumur hidup sahaja guys. Tapi guys, lepas dah kantoi pun, dia masih tak dapat apa-apa hukuman tambahan tau. Kenapa dia tak dihukum atas jenayah yang lama tu? Sebabnya dekat Korea ada satu undang-undang had masa guys. Jika seseorang tu tak buat proceeding undang-undang selepas 25 tahun, dia akan bebas daripada hukuman tu. Korang faham tak? Maknanya contohnya dia buat salah pada tahun 1999 and then sekarang ni dah tahun 2025. Contoh 2025. Maknanya pada tahun 2025 tu, lepas tu dia dah tak kena apa-apa hukuman lagi guys. Dia bebas daripada hukuman. Korang boleh faham So untuk kes Lee ni, dia dah lebih kurang 30 tahun. And kalau dah 30 tahun, maknanya dah lebih 25 tahun lah. Jadi Lee bebas daripada hukuman atas jenayah yang lama tu guys. Jadi guys, Yu dipenjarakan pada tahun 1989 and then selepas 20 tahun iaitu pada 2009 dia dibebaskan. So lepas polis mengumumkan penjenayah sebenar adalah Lee Chun-jae pada tahun 2019 tu, pada tahun 2020 Yun minta tuduhan jenayah yang lama tu dibebaskan ke atas diri dia and mahkamah pun setuju. Mahkamah pun gugurkanlah jenayah dia tu guys. Pada Disember 2020 Yun diisytiharkan sebagai orang yang tidak bersalah dan ia berjaya membersihkan nama dia and dia pun ada dapat pampasan daripada kerajaan sebanyak 2.2 juta USD bersamaan dengan 8.8 juta ringgit Malaysia. Tapi kalau macam mana pun bagi Yun, pampasan tu umpama macam tak bermakna pun bagi dia. Dia tak akan dapat lupakan trauma dan juga pengalaman yang mengerikan selama 20 tahun dia berada di dalam penjara tu guys. Memang sangat teruk guys. So guys, macam mana kisah ni? Ngeri tak ngeri? Gila lah geng. Sampai macam gitu sekali Actually sebenarnya guys, Lee Chun-jae tu dia dah pernah rogol lebih kurang 30 hingga 45 orang lagi. Tapi yang itu tak dapat dikenal pasti sebab pihak polis tak mendapat laporan daripada orang yang kena rogol tu. Tapi Lee Chun-jae bagi tahu dia dah rogol lebih kurang dalam 30 hingga 45 orang lagi. Cuma yang 30 hingga 45 orang tu dia hanya rogol saja, dia tak bunuh ataupun dia tak dapat nak bunuh sebab mangsa berjaya melarikan diri dia guys. So next story nak cerita pasal apa? Request dekat komen guys. See you on next video. Assalamualaikum.